姐妹们，主内平安，Shalom，ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan。今天是7月1号，又是新的一个月了。我们再回头想一想，我们经历了什么？我自己很感恩，因为在学校晚上教书的过程已经过去了，在教会晚上的服侍也能坚持到今天，有不少的困难都经过了。神接着这一切，让我学习要更加的依靠他。让我感受到他奇妙的恩典不断的随着我，我也相信姐妹们也感受到神的爱，神的慈爱。Hari ini sudah tanggal 1 Juli, kembali Tuhan memberikan bulan yang baru untuk kita. Jika kita melihat ke belakang, apa yang telah kita alami di hari-hari yang telah kita lewati. Saya sendiri sangat bersyukur, setengah semester mengajar secara online di sekolah sudah terlewati. Bersyukur untuk pelayanan online di gereja juga yang bisa bertahan, bisa dilakukan hingga hari ini. Tidak sedikit kesulitan yang telah dilalui dan melalui itu semua Tuhan mengajarkan saya banyak hal, menolong saya untuk lebih bersandar lagi kepada Tuhan dan melihat anugerah-Nya yang ajaib yang selalu beserta dengan saya. Saya yakin ibu-ibu juga merasakan kasih Tuhan yang besar. 我们还没听神的话语之前，我们先唱一首诗歌。我的神，我要敬拜你。Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Allahku, ku mau sembahmu. 我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你。在你宝座前，我要来思想你，我的心赞美敬拜你。你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前，我要向你恩典，我的神，我要敬拜你。 Baiklah, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, 主内亲爱的姐妹们， bersyukur sekali untuk kali ini kita boleh kembali berbakti walaupun secara online. 非常感恩我们还有机会听神的话语聚会，虽然是在网上见面， Kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们要听神的话。 Mari kita berdoa sekali lagi. 我们先做一个祷告。 Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk waktu ini ya Bapa. Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh berbakti, bersekutu ya Tuhan walaupun secara online. Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini. Dan khususnya waktu ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami Tuhan memahami akan firman Tuhan, maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, keluarga maupun ketika kami dalam hidup berkomunitas secara jemaat. Terima kasih Bapa, dengarkan kami dan tolong akan hamba-Mu serta Semuriana yang menerjemahkan sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah ibu-ibu, saya akan membacakan bagi kita dari kitab Wahyu pasal 2
ayat 8 hingga ayat yang ke-11 ya. Saya hanya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Jadi ibu-ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. 我们翻开我们的圣经，启示录第2章第8到11节，懂得中文的姐妹们可以注意自己的圣经。 Wahyu pasal 2 ayat 8. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ibu-ibu yang saya kasihi, 亲爱的姐妹们， di awal kitab Wahyu kita bisa membaca ada 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat. 启示录的开端呢，我们看到有7封信是写给7个教会的。 Dan ini adalah yang kedua, yaitu kepada jemaat di Smyrna. 我们今天看的是第二封信，就是写给士美拿的教会的。 Smyrna adalah nama salah satu kota yang ada di negara Turki di zaman modern ini, negara Turki. 士美拿呢是在土耳其的其中一个城市。 Di zaman modern ini, kota ini namanya adalah Izmir. 现代呢，这个城市呢名叫伊斯米尔。 Ibu-ibu, kota ini adalah kota perdagangan. Kota ini memiliki pelabuhan yang besar, yang terkenal. 士美拿呢是一个贸易城市，是有很多的港口。 Dan di sana ada orang-orang Kristen. 在那边也有基督徒。 Ya. Dan orang-orang Kristen di sana menghadapi tantangan iman khususnya, yaitu mereka sudah menjadi murid Tuhan, menjadi murid Yesus, tapi mereka menghadapi tantangan. 那里的基督徒呢，他们面对了困难，面对了逼迫。 Ibu-ibu sekalian, barangkali ada di antara kita ini, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita menghadapi tantangan iman juga. 也许我们也一样，我们要信主的时候，我们也面对挑战。 Saat itu mereka menghadapi tantangan, yaitu di mana pemerintah Romawi menuntut supaya rakyat jajahannya, termasuk yang di Smyrna, itu memanggil kaisar dengan panggilan Tuan atau Tuhan lebih tepatnya. 那时候呢，他们面对的交战就是政府呢要让他们称凯撒为主。 Selain itu, kota Smyrna adalah pusat penyembahan berhala, ada tempat-tempat penyembahan berhala. 士美拿城市呢也充满着拜偶像的地方。 Belum lagi orang-orang Yahudi itu sangat membenci, memusuhi orang-orang Kristen. 又有一些的犹太人，他们非常的不喜欢这些基督徒。 Bahkan permusuhan ini membuat banyak orang membuat orang Yahudi itu mereka terlibat di dalam kematian seorang yang bernama Polikarpus. 这就成了纷争。纷争的时候呢，涉入到有一个人名叫这个伯迪亚的人。 Di mana Polikarpus pada tanggal 23 Februari tahun 155, 这个伯迪亚呢，他在155年的时候， pada waktu itu dia menolak untuk menyangkal nama Tuhan Yesus. 那时候呢，他拒绝否认耶稣。 Dia seorang uskup yang melayani di sana bertahun-tahun. 他是在士美拿服侍的一位牧师。 Dia ditangkap, 他被捉拿了， kemudian dia dihadapkan pada pilihan dengan satu pertanyaan. 然后他们就给他选择， Apakah dia memilih Yesus? 你要选择耶稣， Ataukah kalau dia tetap memilih Yesus, berarti dia mati, atau dia menolak Yesus, dia bisa dibebaskan. 若是他承认耶稣，他就被释放了；如果他否认了耶稣，他就被捉拿。
Nah, Polikarpus menjawab begini. 波提亚这样回答： 86 tahun saya melayani Kristus. 我侍奉了基督86年， Dan ia tidak pernah berbuat salah kepada saya. 他从来没有向我犯过什么 Bagaimana 错误。 mungkin saya menghujat raja yang telah menyelamatkan saya? 我怎么能否认已经拯救我的王呢？ Dan pada waktu itu gubernur menitahkan supaya akhirnya dia dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. 当时的省长呢，就把他处死了，他就活活的被烧了。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的姐妹们， Memang jemaat di Smyrna tidak tahu bagaimana awalnya gereja ini dimulai. 施美拿的教会呢，不知道是什么时候开始的。 Tetapi ada orang mengatakan bahwa jemaat di sana dimulai ketika ada sebagian orang Smyrna yang pergi ke Yerusalem pada waktu mereka mengikuti akan hari Pentakosta atau merayakan Pentakosta, dan di sana Roh Kudus dicurahkan. 但是呢，有一些的犹太人说呢，当五旬节的时候呢，圣灵降临的时候，在那边有这些士美拿的人，然后他们就回到他们自己的城市去传福音， Mereka lah yang pulang dan mengabarkan Injil. 他们就回到自己的城市传耶稣 Ibu-ibu 的福音。 yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的姐妹们， Apa yang kita baca tadi? 我们刚才所读的经文， Berita apa yang kita bisa dengarkan? 我们能够听到的信息是什么呢？ Berita apa untuk jemaat di Smyrna? 基督要给士美拿的信息是什么呢？ Yang pertama, 第一， bahwa penderitaan mereka yang mereka terima itu adalah karena memang mereka menjadi murid Tuhan Yesus atau karena iman mereka kepada Yesus. 第一，他们所受的苦呢，是因为他们信耶稣。 Saudara sekalian, 亲爱的姐妹们， ibu-ibu terkasih, 主内亲爱的姐妹们， sungguh memang mereka menderita karena iman mereka kepada Yesus. 他们呢受逼迫、受苦，是因为 Tapi 他们 ada 信主。 satu kalimat yang begitu menghibur sekali. 但是有一个句子呢，是非常的安慰他们。 Yesus berkata, "Aku tahu kesusahanmu." 耶稣说：“我了解你的患难。” Hari ini Yesus juga berkata, 今天耶稣也这样说 "Aku tahu kesusahanmu." 我知道你所受的患难。 Ibu-ibu, mungkin saya tidak tahu secara persis apa yang menjadi kesusahan di dalam rumah tangga ibu-ibu sekalian. 我不知道，我不清楚，姐妹们的家庭有什么问题。 Mungkin secara garis besar atau secara umum saja, sebagai hamba Tuhan kami tahu atau saya juga tahu. 也许我们就了解一些而已。 Tetapi bukankah benar pepatah bahwa setiap rumah tangga, setiap keluarga itu mempunyai kesusahannya sendiri? 俗话说，家家有本难念的经。 Nah, barangkali kita tidak tahu harus mengadu kepada siapa. 也许我们不知道应当要向谁呼求， Tetapi hari ini kita mendengar kembali perkataan Tuhan Yesus, "Aku tahu kesusahanmu." 但是今天我们又听到耶稣对我们说：“我知道 Kesusahan, 你的患难。 kesusahan dalam arti penganiayaan dan juga kesulitan hidup yang menghimpit. 患难的意思就是我们所受的逼迫，我们所受的困难。 Kondisi orang Kristen yang tidak mau ikut ritual penyembahan kepada kaisar, 不愿意敬拜凯撒为主的基督徒呢， bertambah lagi dengan kebencian orang-orang Yahudi, 然后又加上犹太人对他们的讨 maka 厌， orang-orang Yahudi mengambil kesempatan ini memfitnah orang Kristen. 所以呢，犹太人呢，他们接着趁着这个机会去逼迫基督徒。 Maka Yesus menyebut orang-orang Yahudi yang ada di Smyrna ini sebagai jemaah iblis. 所以呢，耶稣称这样的犹太人呢为撒旦一会的人， Artinya mereka menjadi kaki tangan dari iblis untuk menjalankan maksud-maksud iblis. 意思是说他们按照撒旦的意思去行。 Kita melihat bagaimana jemaat Tuhan di Smyrna itu menghadapi pencobaan, ada 4. 我们看到呢，施美拿的教会呢，他们面对了4种的患难。 Ya, di sana dikatakan mereka menghadapi satu kemiskinan. Yang pertama itu kemiskinan. 第一呢，他们面对了贫穷。 Memang mungkin mereka sebagian besar adalah dari masyarakat lapisan bawah. 也许他们大部分呢是在社会上低微的人， Tetapi ketika mereka sebagai orang Kristen, 可是呢，当一个基督徒呢， bertambahlah kesulitan hidup mereka. 他们的患难就越多了。 Orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Kristen tidak mau berdagang dengan mereka. 非基督徒的人，犹太人不想跟他们有一些贸易的关系。 Jikalau mereka
adalah mau mencari pekerjaan, maka ketika mereka tahu, orang itu tahu bahwa mereka orang Kristen, mereka lebih sulit mendapat pekerjaan. 当他们去找工作的时候，也是很难。 Ada di antara mereka yang bahkan hartanya itu dirampas, dirampok. 有的呢，他们的财物呢被别人强暴了， Dan mereka tidak berdaya. 然后他们也无能为力。 Ya saudara, kemiskinan itu harus menjadi salah satu, menjadi pencobaan dalam kehidupan mereka. 所以这个贫穷呢，就成为他们的 Artinya 试验。 mereka pada saat-saat yang berat itu bisa tergoda untuk meninggalkan iman kepada Yesus. 因为呢，这可以成为他们的困难，让他们离开神。 Nah, ibu-ibu sekalian, 姐妹们， bukankah kita sebagai orang-orang Kristen pada hari ini 我们现今的基督徒 juga bisa menghadapi pencobaan seperti ini? 也会面对这样的困难。 Yang kedua, 第二， mereka menghadapi fitnahan, 他们面对了别人的毁谤， terutama orang-orang Yahudi yang tidak senang itu memfitnah mereka. 特别是那些不喜欢他们的犹太人。 Kita tahu misalnya pada masa awal gereja, 的教会， orang Kristen difitnah bahwa orang Kristen itu minum darah bayi-bayi yang dibunuh. 基督徒被毁谤说他们呢去喝婴儿的血。 Mengapa ada seperti itu? 为什么会有这样的 Ya, 想法呢？ karena orang-orang Kristen itu melakukan perjamuan kudus. 因为呢，他们看基督徒呢，他们守圣餐。 Ketika perjamuan kudus dikatakan itu minum darahnya, darah ya, minum darah Yesus, gitu ya. 圣餐的时候说喝耶稣的血， Nah, untuk mendapatkan darah itu mereka dari mana? 所以 Ya. 呢，他们从哪里得到这些血呢？ Akhirnya beredarlah isu yang liar bahwa orang Kristen itu membunuh bayi, darah-darah bayi diminum dalam upacara mereka. 所以呢，就有这样的绯闻。 Selain itu ada fitnahan juga bahwa orang-orang Kristen itu melakukan penyimpangan seksual. 然后呢，又有人说他们行淫了， Padahal itu tidak ada. 其实是没有的。 Memang Alkitab mengenal istilah cium kudus. 在圣经呢有说亲吻， Tetapi itu bukan seperti yang dituduhkan, difitnahkan. 可是呢不是像犹太人所毁谤的， Masih banyak lagi fitnahan yang lain. 还有其他的毁谤， Termasuk fitnahan orang Kristen ini akan memberontak terhadap pemerintah Romawi dan sebagainya. Itu 包括基督徒要去什么攻打这个罗马帝 Yang 国， ketiga, ibu-ibu sekalian, 还有第三， orang-orang Kristen itu menghadapi penjara. 他们呢就要坐牢。 Para rasul, termasuk Paulus juga pernah merasakan seperti apa penjara Romawi itu. 使徒们包括使徒保罗曾经做过这个罗马帝国的牢。 Dan yang keempat, 然后第四， pencobaan adalah pencobaan, yaitu kematian. 他们要面对的就是死亡。 Kita tahu dari apa yang saya katakan di depan tadi, seorang bernama Polikarpus itu. 就像刚才我们谈的活提亚， Pada akhirnya dia memang mati sebagai martir, sebagai orang yang mati dalam iman dengan cara dibakar hidup-hidup. 最后呢，他因信耶稣而死。 Nah saudara, pencobaan menghadapi kematian sebetulnya memang adalah pencobaan yang paling berat, paling tinggi. 死亡呢，就是最高度的试 Saya 探。 membayangkan ya, 我在想， bagaimana kita kalau ditempatkan dalam satu situasi, 如果我们 Yeah. 有在这样的情况， misalnya senapan diarahkan di kepala kita. 比如说有一把枪指着我们的头， Pilih Yesus atau menyangkal Yesus. 你要选择耶稣或者要否认耶 Kalau 稣。 pilih kamu bilang Yesus, kamu tetap setia Yesus, pelatuk ini ditarik dor dan kamu mati. 如果你选择 Yeah. 耶稣，就一枪打死你。 Tapi kalau kamu bilang saya tidak mau percaya Yesus, 但是如果你否认了耶稣， kamu 我 akan 不认识耶 dilepaskan. 稣，我们就把你 kamu 释 bisa 放了， hidup normal kembali. 你可以正常的生活下去。 Ibu-ibu, saya membayangkan kalau kita menghadapi situasi seperti itu bagaimana. 姐妹们， 哇 我在想，如果我们面对这样的情况，我们会怎么样？ Mohon Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kita. 求主怜悯我们，赐我 Kalaupun 们力 seandainya 量。 kita diizinkan dalam situasi seperti itu, 如果神允许我们遇到这样的情况， kita bisa bertahan seperti apa yang Tuhan katakan dalam ayat 10. 我们就能够像耶稣所说的坚 Apa yang di 持 situ 下去。 dikatakan? Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. 耶稣说：“你要至死忠心。 Artinya bahwa iman orang percaya adalah sampai pada tingkat siap untuk mati demi Kristus. ”意思就是说呢，我们基督徒的信心呢，就要预备好我们自己 Jadi 为基督而死。 Ini adalah penderitaan yang mereka terima. Ya. 这就是他们所面对的患 Tetapi 难。 yang kedua, ada berita penghiburan yang mereka terima dari Yesus Kristus.
但是呢，有第二的重点就是他们从基督得到了安慰。 Smyrna adalah sebuah jemaat yang menderita, 施美呢，虽然他们是受逼迫的教 tetapi 会， mereka jemaat yang tidak berkompromi. 可是他们也是不妥协的教会。 Ya, surat ini ditujukan adalah kepada jemaat Smyrna yang tidak hanya mengandung himbauan untuk menerima dan bertahan dalam penderitaan, tapi juga ada janji akan adanya kasih karunia yang mendampingi mereka. 这封信呢，不单单讲到基督徒要怎样坚持到底，而且也是有上帝的应许，要有上帝的恩惠慈爱随着他们。 Perintah Yesus itu jelas adanya. 基督的命令是很清楚的， Apa itu? 是什么呢？ Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. 你不要因你受的苦而害怕， Jangan takut. 不要害怕。 Ya, kita juga sangat senang bukan kalau ada orang berkata kepada kita, jangan takut. 如果有人向我们说你别害怕，我们也会很高兴。 Tuhan Yesus juga ingin berkata pada kita pada hari ini. 耶稣也要对我们说 Nah, ibu-ibu, kita sedang menghadapi masa yang sulit. 我们现在正在有困难， Kita berpergian, kita jujur kita menghadapi rasa takut. 我们害怕，如果要出门害怕， Kita juga takut akan anak-anak kita, menantu, cucu-cucu kita barangkali di luar kota, di luar negeri. 我们也害怕担心我们的 Yeah. 子孙他们在有的在国外的，或者在其他城市的， Kita takut, banyak alasan kita takut. 有很多理由让我们担 Tapi 心。 biarlah kita mengaminkan perkataan Tuhan Yesus ini. 可是呢 Yeah. 我们要深信耶稣的话， Mari kita imani, jangan takut. 我们要相信神对我们说的话，不 Memang 要害怕。 iman dan ketakutan adalah dua hal yang berlawanan. 信心和害怕是矛盾的，是相反的。 Iman akan mengusir ketakutan. 但是我们的信心呢，会把我们的惧怕赶走。 Tapi pertanyaannya, 问题是， apakah Tuhan Yesus dapat kita percayai tatkala kita di dalam penderitaan dan pencobaan yang berat? 当我们受苦的时候呢，是否我们还仍然信耶稣？ Ya. Apakah kita bisa mempercayai Dia? 我们是否还能信他？ Bisa, 可以的。 bisa sekali. Ada 7 kebenaran tentang Yesus, dan ini menjadi alasan mengapa kita bisa percaya. 为什么我们会信耶稣呢？因为有7个道理、7个真理，我们要 Ada 认识的，知道的。 yang pertama, 第一， Tuhan Yesus itu kekal adanya. 耶稣是永恒的。 Yang kedua, 第二， Tuhan Yesus itu telah menang. 耶稣已经得胜了。 Memang dia telah mati, 虽然他死了， dia pernah dimatikan bahkan dikuburkan, 他曾经面临过死亡，而且 tetapi 被埋 dia 葬。 hidup kembali. 可是他复活了。 Itu yang kedua. 第二的， Yang ketiga, 然后第三， ya bahwa Tuhan Yesus tahu segala-galanya. 耶稣是无所不知的。 Jangan Anda berkata, 我们千万不要说， jangan kita berkata, 我们不要说， Tuhan tidak melihat penderitaanku. 上帝看不到我的 Tuhan 苦难， Tuhan tidak tahu pergumulanku betapa berat. 上帝不知道我所受的交战。 Jangan berkata seperti itu, 我 Ibu. 们千万不要这样说， Mari kita berkata, Tuhan Engkau tahu. 我们要说，主 Engkau 啊 tahu，你 segala 是无所不知的， Yang 你 keempat 什么都知道。 Yang keempat, 第四， Tuhan Yesus memiliki penilaian yang tidak sama dengan penilaian dunia ini. 耶稣的评估呢，跟这个世界的评估是不同的。 Mengapa? 为什么 Mengapa? 呢？ Sebab di dalam ayat 9, 因为在第9节， bahwa dunia menilai jemaat Smyrna itu adalah orang-orang miskin. 他们呢认为呢，士美拿的教会是贫穷的。 Orang-orang dunia boleh melihat ibu-ibu dan kita semua adalah orang miskin di dunia. 世界的人可以看我们是贫穷的人， Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Namun engkau kaya. 可是耶稣说你却是富足的， Beda bukan? 不一样吧？ Beda. 很不同。 Tuhan Yesus mempunyai penilaian yang berbeda. 耶稣的评估不同的。 Yang kelima, 第五， Tuhan Yesus berdaulat. 耶稣是有权利的， Dia adalah yang menguasai segala sesuatu. 他掌管一切万物。 Yang keenam, 第六， Tuhan Yesus mempunyai suatu maksud tertentu ketika Tuhan Yesus mengizinkan sesuatu terjadi. 当他允许一些事情发生的时候，耶稣有特定的计划。
Apa-apa saja yang ibu-ibu alami dalam hidup ini diizinkan oleh Tuhan. 无论我们面对什么困难、什么问题呢，是上帝允许那些事情发生的。我们要相信 Tuhan punya maksud dan rencana. 他有他美好的计划。 Yang terakhir, yang ketujuh, 最后第七， bahwa Tuhan Yesus menjanjikan pahala bagi orang-orang Kristen yang tabah melewati penderitaan. 耶稣给坚持到底的基督徒一个美好的应许， Di dalam ayat yang ke-11, 在第11节 bagian terakhir, 下半节 Tuhan 说， Yesus berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. 耶稣说，得胜的必不受第二次死的害。 Apa artinya kematian kedua? 第二次的死是什么意思呢？ Yaitu kita sekarang masih hidup. 就是说我们现在还活着， Suatu hari kita akan mati meninggalkan dunia. 有一天我们会离开这个世界。 Nah, setelah mati itu belum selesai. 我们死了以后呢，还没结束。 Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, 如果不信主的人， Alkitab mengatakan kepada kita, ada kematian satu lagi. 圣经说他们会面对第二次的死 Akan 亡， dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. 他们会被丢到火烧火热热的地狱， Inilah neraka. 这就是地狱， Inilah tempat iblis nanti akan dilemparkan. 这也是撒旦的 Dan 地方， ini akan selama-lamanya. 这也是永恒的。 Ya. Kedua, kematian kedua ini disebut kematian. 第二次的死亡就是 Tapi bukan berarti lenyap. 不代表已经消失了， Jiwa manusia itu masih ada di sana. 人的心灵还在那里， Bahkan sadar. 也是很清醒的， Bahkan bisa merasakan penderitaan. 也会感受的。 Dan itu bukan hanya setahun, bukan 10, bukan 100 tahun. Tapi selama-lamanya. 不是1年、10年、100年，而是永恒的。 Ibu-ibu sekalian. 姐妹们， Berita inilah yang kita bisa dengar hari ini juga. 今天我们所听的就是这个 Memang 信 surat 息。 ini sudah ribuan tahun yang lalu. 这封信是2000多年以前写的， Sudah lebih kurang 2000 tahun yang lalu. 2000多年前写的。 Tetapi 可是呢， berita ini juga relevan, sama, juga sangat bermanfaat untuk kita hari ini. 这个信息呢是对我们有好处的。 Kiranya Tuhan menguatkan kita semua, 求主赐给我们力量， memberkati ibu-ibu sekalian. 赐福于爱们姐妹们。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。慈悲天父，我们感谢你，我们所听到的道，非常的勉励鼓励我们。主，我们知道，成为基督徒，我们在世界上，我们会面对试探、痛苦、逼迫等等。主，我们知道，我们承认我们是软弱。主啊，我们需要你，需要你坚固我们的信心，需要你坚固，让我们当我们面对试探的时候，面对痛苦、困难、疾病的时候，我们仍然忠心，忠心到底。主啊，那个就是你对我们说，对施明拿教会的信徒，对他们说，你要他们忠心。主啊，今天同样你也要我们忠心。主啊，谢谢你眷顾我们，你祝福主你的话，求听我们祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门，阿门。愿神祝福姐妹们， Tuhan memberkati ibu-ibu semua。 阿门。感谢神，借着他的仆人张牧师，已经安慰我们，兼顾我们。不管有什么问题，我们都勇敢的去面对，不用再害怕，因为有神与我们同在。Bersyukur untuk firman Tuhan melalui hambanya Musa Timotius yang telah menghibur dan menguatkan kita. Apapun masalah yang ada, mari kita hadapi dengan berani, tidak perlu takut lagi karena ada Tuhan yang selalu beserta bersama-sama dengan kita。最后呢，如果姐妹们想奉献支持教会的施工，可以用汇款的方式。如果姐妹们有困难汇款的话，可以打电话联系我们。谢谢。Terakhir, jika ibu-ibu ingin memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan gereja, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening bank gereja kita, ataupun jika ibu-ibu ada kesulitan untuk transfer, boleh langsung menelepon dan menghubungi kami. Terima kasih.